Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu membahaskan berkenaan dengan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah, lagi mempunyai sifat yang tertinggi. InsyaAllah pada kuliah pagi ini kita akan merumuskan berkenaan dengan athar, berkenaan dengan kesan dari sudut keimanan. Disebut atharul imaniyah, kesan-kesan keimanan yang akan diperolehi bagi mereka yang berusaha untuk mempelajari dan memahami berkenaan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Di mana kalau kita lihat kesan nama-nama Allah ini, jika kita lihat dari sudut kesannya terhadap hati, kesannya terhadap hati seorang hamba, ianya sangat signifikan. Lebih-lebih lagi apabila ianya difahami seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang difahami oleh rasulnya yang diutuskan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seperti apa yang ditunjukkan oleh para sahabatnya dalam menghayati dan mengamalkan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, dalam kehidupan seharian mereka. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita bersesuaian dengan kuliah kita ini adalah kuliah yang terakhir. InsyaAllah kita akan menutup kuliah kita ini dengan merumuskan kesan-kesan iman yang boleh diperolehi melalui pengetahuan, ma'rifah terhadap nama-nama Allah yang maha indah, Asma'ullahil Husna, yang kita bahaskan daripada awal perbahasan kaedah-kaedah berkenaan dengan Asma'ullahil Husna wa sifatihi al-ula. Kita bahaskan kuliah kita yang terawal, iaitu ketika PKP, kalau tak salah 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun, iaitu ketika Allah Ta'ala uji kita semua dengan pandemik COVID-19. Perbahasan kita berlegar pada awalnya pada kaedah-kaedah penting tentang Asma'ullahil Husna dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita ambil daripada kitab-kitab yang dikarang khusus oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, seperti kitab Al-Qawaidul Muthla oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kemudian kitab syarah
Asma'illahil Husna oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, kemudian kitab-kitab yang berkait dengan perbahasan Asma'ullahil Husna, dan kita bahaskan pada permulaan muqaddimah pertemuan kita berkenaan dengan topik ini. Kemudian kita membahaskan satu persatu ataupun kita sekalikan perbahasan nama-nama Allah itu seperti yang kita sudah sedia maklum, sehinggalah hari ini kuliah yang terakhir kita akan merumuskan dengan melihat dari sudut kepentingan kita mengetahui kesan yang benar, athar imaniyah, maknanya kesan iman yang ada dalam hati, supaya kita dapat meneliti, supaya kita dapat semak adakah kesan-kesan itu sudah ada di dalam hati kita ketika kita mengikuti perbahasan dalam kelas ini ataupun perbahasan mana-mana kuliah daripada ahli ilmu ataupun daripada yang disampaikan oleh asatizah dalam kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ini penting untuk kita menyemak, kita melihat dan meneliti adakah kesan-kesan ini ada pada kita semua setelah kita hampir 3 tahun kita membahaskan berkenaan dengan Asma'ullahil Husna. Baik, yang pertama kita nak lihat lebih kurang ada 9 kesan, 9 athar imaniyah, 9 kesan iman yang kita boleh perhatikan akan diperolehi oleh seorang hamba apabila dia mengenali atau berusaha untuk mempelajari dan mengenali Tuhannya melalui Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah lagi maha tinggi sifatnya. Yang pertama, kesan yang diperolehi ataupun kesan yang dapat dilihat pada seorang individu, yakni kesan iman dari sudut amalan hati, dari sudut penghayatan jiwa. Yang pertama adalah mahabbatullah. Yang pertama, kesan iman yang sangat signifikan adalah kecintaan kepada Allah. Al-mahabbatu ataupun mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang memerhatikan nama-nama Allah secara ta'ammul, secara tadabbur, yakni memerhatikan dengan penuh penghayatan, meneliti makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Al-Husna yang maha indah dan sifat-sifatnya yang terkandung di dalam nama-namanya, dan dia berusaha untuk menghayati dengan meletakkan pergantungan hatinya itu kepada Allah yang dia kenali, maka kata para ulama, disitulah akan datangnya pintu al-mahabbah, akan dibuka pintu al-mahabbah, pintu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dibukakan kepadanya pintu ma'rifah wal ulum, pintu pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang berpunca daripada ma'rifah, berpunca daripada mahabbah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
disebutkan oleh para ulama ianya adalah qutul qulub. Qutul qulub maknanya dia adalah makanan asasi bagi hati. Makanan asasi bagi hati. Qut maknanya makanan ruji bagi hati. Wa ghidha'ul arwah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, mahabbah itu adalah qutul qulub, makanan ruji bagi hati. Wa ghidha'ul arwah, gizi bagi roh, gizi bagi rohani kita. Dan perkara ini, kecintaan ini, mahabbah, ianya sangat terkait dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, cahaya petunjuk yang Allah taala akan berikan. Sebab itu kalau kita lihat ulama salaf terdahulu, mereka melihat bahawasanya amalan hati yang paling penting, yang perlu disuburkan, yang perlu dijaga dan dipelihara, yang perlu disiram supaya ianya sentiasa mekar, supaya ianya tidak mati, apa yang dipanggil ibadah dari sudut hati al-mahabbah. Kata Yahya Ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, nazarna falam najid syai'an yataladhdhu bihi al-mutalazzidhun afdala min hubbillahi ta'ala wa talabi maradatihi. Kata Yahya Ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, kami melihat, nazarna, kami telah melihat sesuatu perkara, kami meneliti perkara-perkara berkait dengan hati. Falam najid syai'an yataladhdhu bihi al-mutalazzidun afdala min hubbillahi ta'ala wa talabi mardatihi. Kami dapati tidak ada suatu perkara pun yang seorang yang berlazat-lazat merasai kelazatannya yang paling utama, kelazatan yang paling utama bagi hati berbanding hubbillahi ta'ala wa talabi mardatihi. Cintakan Allah Ta'ala dan mencari keredaannya. Maknanya salaf terdahulu mereka melihat kelazatan yang paling utama bagi orang-orang yang merasai kelazatan al-mutalazzizun di dunia ini adalah hubbullah ta'ala, cintakan Allah Ta'ala dan mencari keredaannya, talabu mardati. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, laisa lil qulubi sururun wala ladzatun tammatun illa fi mahabbatillahi wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu wala yumkinu mahabbatuhu illa bil i'radi an kulli mahbubin siwah wa hadha haqiqatu la ilaha illallah. Maknanya tidak ada bagi hati-hati kegembiraan, tidak juga kelazatan yang sempurna melainkan pada rasa kecintaan kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melazimi apa yang dicintainya. Dan tidak mungkin mahabbah, kecintaan itu diperolehi melainkan dengan berpaling daripada setiap kecintaan selainnya. Dan inilah hakikat la ilaha illallah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala lagi, mahabbah, hubbullah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah ini adalah fitrah.
yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada manusia. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-qalbu innama khuliqa li ajli hubbillahi ta'ala. Hati ini, hanya saja hati ini dicipta semata-mata untuk menyintai Allah Ta'ala. Allah subhanahu fatara ibadahu ala mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Allah Ta'ala telah menetapkan fitrah kepada hamba-hambanya untuk menyintainya dan untuk beribadah kepadanya semata-mata. Fa idza turiqatil fitrah bila fasadin kana al-qalbu 'arifan billahi muhibban lahu 'abidan lahu wahdah. Apabila ditinggalkan fitrah itu bersendirian tanpa kerosakan, tanpa ada fasad, tanpa ada kerosakan, maka hati itu akan mengenali Allah, akan menyintainya dan akan mengabdikan diri untuknya semata-mata. Tengok macam mana apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Wa idza turikatil fitratu bila fasad kana al-qalbu 'arifan billahi muhibban lahu 'abidan lahu wahdah. Hati ini kalau fitrahnya itu tidak terpalit dengan sebarang bentuk kerosakan, maknanya hati itu murni, tidak ada sebarang bentuk kerosakan, penyelewengan fitrah. Kalau ianya seperti mana yang dia diciptakan, maka hati itu akan mengenali Allah dan akan menyintai Allah dan akan beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا انضَمَّ دَاعِي الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ إِلَى دَاعِي الْإِكْمَالِ أو دَاعِي الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ مَحَبَّةِ مِنْ هَذَا شَأْنُهُ إِلَّا أَرْدَأُ الْقُلُوبِ وَأَخْبَثُهَا فَإِنَّ اللَّهَ فَطَرَ الْقُلُوبَ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ الْكَامِلِ فِي أَوْصَافِهِ وَأَخْلَاقِهِ. Apabila berhimpunnya pendorong ihsan, faktor ihsan, dan juga in'am yang memberikan nikmat, kepada pendorong yang menyeru kepada, yang mendorong kepada kesempurnaan dan keindahan, al-kamal wal jamal, maka lam yatakhallaf an mahabbati min hadha sya'nuhu, maka tidak akan sama sekali jiwa itu, hati itu terlewat daripada menyintai Allah. Maknanya kalau pendorong-pendorong, faktor-faktor ihsan, in'am, yakni belas kasihan, ihsan, dan juga nikmat yang dikurniakan, dan juga faktor-faktor yang mendorong kepada kesempurnaan dan juga keindahan, yang ini terkandung dalam pengetahuan terhadap nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna. Kerana kita dah bincang sebelum ni, nama-nama Allah Al-Husna, Asma'ullahil Husna, berlegar kepada kesempurnaan dan keindahan, berlegar juga kepada ihsan, rahmat Allah, berlegar juga pada in'am, yakni mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah nikmatkan, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tidak ada nama-nama Allah yang kita dah bahaskan melainkan akan berlegar pada 4. Ihsan, yakni rahmat, kebaikan. Sebab itu disebut Al-Husna, dia keindahan yang tertinggi. Al-Husnu, ghayatu fil husni. Kebaikan dan keindahan yang tertinggi, kemuncak. Ada pada ihsan dan juga in'am, dan juga al-kamal wal jamal, kesempurnaan dan juga keindahan. Jika perkara ini berhimpun, kata Imam Ibn Al-Qayyim,
maka kecintaan itu tak akan terlewat. Lam yatakhallaf an mahabbatin illa arda'ul qulub wa akhwatuha. Kecuali kalau hati itu sudah dinodai dengan kekotoran, sudah dinodai dengan perkara-perkara yang akhbathuha, perkara-perkara yang keji, wal iyad billah. Karena kata Imam Ibn Qayyim, fa inna Allah fatara al-qulub ala mahabbatil muhsinil kamil fi awsafihi wa akhlaqihi. Kerana Allah Ta'ala telah menetapkan fitrah bagi hati-hati untuk menyintai al-muhsin al-kamil fi awsafihi wa akhlaqihi. Yakni zat yang memberikan kebaikan yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya dan juga dalam akhlak. Itu fitrah. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain. So menjelaskan kepada kita fitrah. Mahabbatullah ini sebenarnya, kecintaan kepada Allah Ta'ala ini sebenarnya fitrah. Cuma kita perlu menggembling usaha, tenaga untuk memastikan fitrah itu terus mekar dan tidak diselewengkan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan fitrah yang sejahtera tersebut. Baik, kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, mahabbatullah idza istaghraqa biha alqalbu wastawalat alayhi lam tub'ath aljawarihu illa ila maradir rabb wa sarat an-nafsu hina idhin mutma'innatan bi iradati maulaha an muradiha wa hawaha. Kecintaan kepada Allah itu apabila ianya sudah meliputi dalam hati, dan kecintaan itu yang menguasai jiwa kita, maka tidak akan bangkit seluruh anggota badan yang mengikuti hati, melainkan kepada keredaan Tuhan. Perkara-perkara yang diredai dan dicintai Allah. Subhanallah. Kerana apa? Hati ini adalah apa? Raja. Kata Nabi SAW, "Idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Yakni hati ini apabila ianya baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan, amalan kita. Dan apabila rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan kita, maknanya dari sudut amalan. Dan kata Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, wasaratin nafsu hina idzin mutmainnah. Bila hati itu dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, maka ketika itulah hati, jiwa itu akan menjadi tenang, tenteram, dengan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mendahulukan kehendak Allah berbanding kehendak nafsu dan hawa dirinya, hawa jiwanya. Maknanya itu antara apa yang kita boleh lihat hakikat kecintaan, mahabbatullah itu kecintaan kepada Allah, pada Allah. Sebab itu kalau kita lihat Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftahid Daris Sa'adah menyebutkan kecintaan ini adalah ba'ith, faktor yang mendorong, pendorong utama, pendorong yang paling sempurna membangkitkan ubudiyah, membangkitkan perhambaan seorang hamba itu kepada Allah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, hadzal ba'ithu akmalu bawa'ithil ubudiyyati wa aqwaha. Mahabbah ini, kecintaan ini adalah pembangkit, pendorong yang paling sempurna daripada pendorong-pendorong, pembangkit-pembangkit perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling kukuh, yang paling kuat, wa aqwaha,
faktor-faktor yang dapat membangkitkan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita, pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan yang paling kuat adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Subhanallah, sehingga Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, hatta law furida tajarruduhu 'anil amri wan nahyi wath thawabi wal 'iqab istafragha al wus'a wastakhlasa al qalbu lil ma'budil haq. Sehingga kan, katakan kalaulah tidak ada perintah, larangan, al-thawab wal-iqab, pahala dan hukuman azab, katakan tak ada benda tu. Jika hati ini ada tertinggal padanya dan murni padanya rasa cinta kepada Allah, maka ianya akan tetap membangkitkan perhambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna subhanallah, maknanya Imam Ibn Qayyim kata, hatta law furida tajarruduhu 'anil amri wan nahyi wath thawabi wal 'iqab. Sehingga kalaulah di sini maknanya katakanlah tidak ada, hati itu tidak tahu tentang perintah, larangan, al-thawab, pahala, atau iqab, hukuman, azab. Hati yang murni itu tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak bagi tahu pentingnya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita semaikan. Jadi itu yang pertama, kesan iman, atharul imaniyah fil qalb, kesan iman yang kita boleh dapat dalam hati apabila kita mengetahui berkenaan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, diteliti dan dipelajari, dan difahami, ditadabburi. Maknanya kita periksa diri kita, hati kita sendiri. Adakah kita sudah menjadikan kecintaan kepada Allah Ta'ala itu sebagai perkara yang paling utama dalam kehidupan kita, ataupun kita masih lagi melebihkan kecintaan kepada keduniaan, kecintaan terhadap harta benda, kecintaan terhadap anak pinak, kecintaan terhadap selain Allah. Adakah kita mendahulukan kecintaan kepada selain Allah itu melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala? Itu kita kena periksa diri kita sendiri. Kita tidak perlu melihat kepada orang lain, tetapi kita melihat dulu diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum kamu akan dihitung nanti. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, yang kedua, kesan iman yang kita boleh perolehi daripada pengetahuan kita terhadap nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, adalah az-zullu wa ta'zim. Rasa penghinaan dan juga rasa pengagungan. Az-zullu wa ta'zim. Ini kesan yang penting. Barang siapa yang merealisasikan pengetahuannya terhadap nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, dan sifat-sifatnya yang tertinggi, maka hatinya itu akan menyaksikan keagungan Allah Ta'ala. Dan azamatullah, keagungan Allah Ta'ala itu akan melimpahi seluruh hatinya. Dan hatinya itu akan remuk dan patah di hadapan Allah Ta'ala. Dipanggil inkisar. Makhluk yang paling sempurna ubudiyah, perhambaannya, adalah makhluk ataupun hamba yang paling sempurna penghinaan dan juga iftiqar, hajat yang dia perlukan, wa khudu', ketundukan, wa ta'zim, dan pengagungannya di hadapan Allah Ta'ala.
Dan sebab itulah kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka adalah manusia yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling menghinakan diri mereka di hadapan Allah taala. Ini kesan iman yang sangat dahsyat yang kita perlu usahakan. Zullu wa ta'zim, maknanya penghinaan di hadapan Allah taala, rasa rendah diri dan rasa pengagungan, ta'zim. Sehingga kan kesan ini akan memberikan hasil yang mana seseorang itu akan berusaha untuk memperbanyakkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk semampu mungkin menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dosa, kerana dia mengetahui keagungan Allah taala dan hatinya itu telah dipenuhi dengan rasa zullun wa ta'zim, yakni penghinaan di hadapan Allah taala dan pengagungan. Sebab itu disebutkan oleh para ulama antara pintu yang boleh kita masuk untuk, ataupun pintu yang kita perlu tutup daripada hati kita, antaranya adalah pintu ujub, yakni kagum dengan diri sendiri. Sebab itu dikatakan oleh Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq berkenaan dengan sirru tahrimil ujub, rahsia kenapa Allah Ta'ala haramkan perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri, kagum dengan amalan sendiri, kagum dengan pencapaian diri sendiri, kagum dengan diri sendiri, wal'iyadzubillah ujub, kagum dengan amalan yang kita lakukan, kagum dengan ilmu yang kita ada, kagum dengan pangkat yang kita ada, kagum dengan harta benda yang Allah Ta'ala limpahkan, ujub. Ujub ini juga boleh berlaku dalam bukan semata-mata harta benda, ujub dengan ilmu, ujub dengan penampilan, ujub dengan pakaian, ujub dengan keduniaan termasuk. Kata Al-Qarafi, innahu su'u adabin 'ala Allah Ta'ala. Ujub ini adalah akhlak yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Su'u adab, adab yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Maknanya adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu, kalau dia ada ujub, maka dia telah su'u adab, dia telah beradab buruk kepada Tuhannya. Su'u adabin 'ala Allah Ta'ala, kata Al-Qarafi. Kenapa? Fa innal 'abda la yanbaghi lahu an yasta'zima ma yataqarrabu bihi ila sayyidi. Kerana seorang hamba tidak sepatutnya, tidak mungkin, tidak sepatutnya dia merasa besar apa yang dia lakukan. Yasta'zim ma yataqarrabu bihi ila sayyidi. Seorang hamba tak sepatutnya dia merasakan amalan yang dia nak mendekatkan dirinya kepada Allah itu, amalan yang dia bawa, amalan yang dia lakukan kerana tuannya, kerana sayyidihi, maknanya tuannya, Tuhannya itu dia anggap ini amalan yang aku buat ni besar, hebat, dahsyat. La yanbaghi, tak sepatutnya. Bal yastasghiruhu binisbati ila 'azamati sayyidihi, la siyama 'azamatillahi ta'ala. Bahkan sepatutnya seorang hamba itu dia sentiasa merasakan amalan yang dibawa itu sangat kecil jika nak dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah tuannya. Lebih-lebih lagi tuannya, Al-Qarafi kata tuannya, sayyidihi, lebih-lebih lagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tuan bagi segala tuan. Tak sepatutnya kita dah beramal, kita rasa besar amalan kita ni. Kita bagi contoh. Kalau kita, contohnya kita infak,
fi sabilillah, katakan kita infak dengan harta benda kita pada jalan Allah. Contohnya kita pergi masjid misalnya semalam. Kan? Kita tengok ada orang masuk dalam tabung masjid RM1 atau 10 sen. Kemudian kita berkata, alah 10 sen je. Kemudian kita pun bawa keluar daripada poket kita RM100, katakan kita mau masuk, tengok RM100. Ini contohlah, nak bagi contoh. 100, aku bagi 100, lagi banyak daripada RM1. Itu maknanya ada isti'zam, kita ada rasa macam besar. Ini 100 tak mesti Allah akan bagi pahala berganda-ganda pada, maknanya dia rasa macam amalan infak yang dibagi itu sangat besar, ista'zama. Kalau dia rasa lebih baik daripada orang lain, orang yang bagi RM1 tadi atau 10 sen tadi, dia ada ujub. Itu contohlah, kita nak bagi contoh. Dia ada ujub. Kat situ puncanya kerana dia rasa amalan yang dibuat tu dah besar. Sama juga, ada orang yang malam tadi katakan dia qiyamul lail. Kan? Kemudian katakan isteri dia ataupun saudara dia tidak bangun qiyamul lail. Dia pun bandingkan, dia kata, malam aku bangkit qiyamul lail. Sampailah subuh aku bangkit. Kemudian dia mula untuk membandingkan amalan dia tu dengan sahabat dia atau saudara dia atau isteri dia yang tak bangkit. Jadi ada ujub. Contoh, tengok, alhamdulillah kan, aku dapat bangkit. Dulu ingat lagi, dulu ada yang sampai bangkit qiyamul lail pun update status kat Facebook. Subhanallah. Makna alhamdulillah, dia taklah kata saya telah bangun qiyamul lail, tapi alhamdulillah di hening malam, di hening pagi yang mulia ini, kepala ini bangkit sujud kepada Tuhan yang satu, sekian. Nak bagi tahu dia bangkit qiyamul lail kan. Itu ujub. Jadi puncanya kerana dia menyangka amalan dia itu sangat besar di sisi Allah. Ini adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku bagi seorang hamba yang betul-betul kenal Allah, yang ada penghinaan, zullun, rasa hina dan rasa rendah diri kepada di hadapan Allah Ta'ala, dan rasa ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Al-Qarafi, tak sepatutnya seseorang itu bila dia beramal, dia merasa amalan dia itu dah besar. Tak boleh. Kita nak jaga hati kita, jangan sesekali kita rasa kita dah buat sesuatu, tengok ni, saya buat ini, saya buat infak ini, saya buat amalan ini. Jangan sesekali ungkit, dan jangan sesekali kita merasa amalan yang kita buat tu dah besar sangat. Kalau kita ada rasa macam tu, ujub lah namanya, dan itu puncanya kerana kita tidak menghormati atau tidak mengetahui keagungan Allah dengan sebenar-benar. Sebab itu Al-Qarafi dia tutup kenyataan itu dengan membawakan dalil daripada surah Az-Zumar ayat 67. Walidzalika qala Allah Ta'ala, hal tersebut berpunca kerana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ أي مَا عَظَّمُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ. Mereka itu tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, dengan sebenar-benar pengagungan, dengan sebenar-benar kemuliaan. Subhanallah. Itu disebutkan oleh Al-Qarafi dalam Al-Furuq. Nak bagi tahu dekat kita, dhullud wa ta'zim itu, merendah diri. Semakin kita kenal Allah Ta'ala melalui Asma'ullahil Husna, semakin kita rasa kecil. Itu bahasa mudah kita nak bagi tahu, nak cerita kat anak kita ke, nak cerita kat kawan kita ke, nak cerita kat orang awam. Semakin kita kenal Allah Ta'ala, kita kenal nama-nama Allah yang maha agung, yang maha mulia, azamah.
Sifat-sifat Allah yang terkandung, nama-namanya yang terkandung ada makna azamah, al-azim, al-jabbar, al-qadir, al-muqtadir. Contoh kan nama-nama Allah yang kita dah bahaskan sebelum ini. Makin kecil kita. Kita rasa makin kecil. Bukan kita rasa besar diri, besar ujub dengan amalan kita. Jangan sesekali. Kerana itu kesan yang kita boleh cek balik. Kita boleh tengok kalau kita dah belajar Asma'ullahil Husna ni, kita rasa makin rendah diri, ataupun kita rasa ujub, kita rasa kagum dengan amalan kita, kita rasa sombong dengan amalan kita, atau ujub dengan amalan kita, ataupun semakin kita merasa rendah diri. Lagilah kita rasa, nak cerita buat apa amalan aku, di sisi Allah belum tentu diterima. So, orang beriman dia akan rasa takut. Kan? Nak cerita apa amalan aku ni nak dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala, memang tak ada nilai lah. Jadi makin kita rendah diri, makin kita rasa berwaspada. Itu antara kesan yang kedua. Jadi periksa. Pakat-pakat kita periksa lah diri kita. Koreksi diri kita. Lihat dan teliti ada tak. Makin kita belajar Asma'ullahil Husna ni, makin kita meninggi diri, atau makin kita nak cerita amalan-amalan kita, nak cerita kat orang ni, nak cerita kat orang tu, saya buat ini, saya infak ini, saya amalan saya bangkitkan mulai. Ada lagi ke? Kita akan rasa kecil. Kan? Makin kita belajar Asma'ullahil Husna, makinlah kita risau nak share, nak kongsi kita pergi ibadat kat mana, hari ni pergi masjid mana, nak selfie pun risau, takut Allah Ta'ala hapus amalan tu, takut riak. Pergi umrah pun tak ada dah rasa nak macam nak buat Facebook live ke depan Kaabah. Sebab kita tahu bahawasanya amalan kita ni kita buat untuk Allah, dan kita tahu, kita takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Sebab kita tahu nak dibandingkan dengan amalan kita yang kecil itu, kita tengah lakukan di hadapan Allah Al-Jalil, Al-Kabir, Al-Azim. Kalau kita tahu kedudukan Allah, kalau kita tahu keagungan Allah, kita kenal nama-namanya, kita takkan buat macam orang-orang yang selalu kita tengok mereka diuji dengan ujub dan riak dalam amalan soleh. Wal'iyadzubillah. Itu ana bagi contoh lah, macam orang yang buat ibadat, suka cerita-cerita, suka upload dekat media sosial dan sebagainya. Ibadat yang khusus, maknanya ibadat yang kita kata yang tidak ada ruang untuk kita nak boleh katakan ianya perlu kita tunjuk dekat orang. Macam mana bagi contoh tadi, qiyamul lail yang kita, solat kita, kalau sedekah, zakat itu adalah apa kita kata wajah dari sudut kita nak menzahirkan amalan ni. Itu dengan kita nak menggalakkan orang lain. Tetapi dari sudut amalan-amalan yang khusus yang tidak disyariatkan untuk kita zahirkan, tidak disyariatkan untuk kita tunjuk. Hatta sedekah sekalipun, yang lebih baik adalah kita menyembunyikan. Sebab itu puncanya kata Al-Qarafi tadi, kerana wama qadarullah haqqa qadri. Orang tak kenal Allah Ta'ala dengan betul-betul pengenalan, tak tahu kebesaran Allah Ta'ala. Sebab itu orang mudah rasa ujub, kagum dengan diri sendiri, dengan amalan. Yang ketiga, kesan yang signifikan yang kita akan perolehi apabila kita menghayati Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mempunyai sifat yang tertinggi, iaitulah al-khasyatu wal haibah. Rasa takut dan rasa bimbang. Rasa takut. Khasyatu wal haibah. Rasa takut dan bimbang. Cemas. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Rawdatul Muhibbin, kullama izdadat ma'rifatul abdi bi rabbih izdadat haibatuhu lahu wa khasyatuhu iyyah. Kama qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ay al-ulama'u bihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyatan. Rawahul Bukhari. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, semakin bertambah makrifah
seorang hamba tentang Tuhannya, tentang Rabbnya, maka akan semakin bertambahlah rasa bimbang, cemas dan takutnya kepada Allah. Kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bi rabbi izdadat haibatuhu lahu wa khasyatuhu iyyah. Semakin kita kenal Allah, semakin kita rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah rasa khasyah, semakin bertambah rasa haibah, semakin bertambah rasa cemas dan takut kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takutkan Allah, khasyah, yang takutkan Allah itu dalam kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Maknanya kata Imam Ibn Qayyim, al-ulama'u bihi, mereka yang tahu, mereka yang alim tentang Tuhan. Mereka yang tahu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sabda Nabi SAW, aku adalah makhluk, aku adalah manusia yang paling mengenali Allah dan aku yang paling dahsyat rasa takut kepadanya. Dalam riwayat Al-Bukhari, ana a'rafukum billah, ana atqakum billah, wa ana ashaddukum lahu khasyatan, wa ana atqakum lillah dalam sebahagian riwayat, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi paling kenal Allah. Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam lafaz Muslim, inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya aku benar-benar mengenali Allah dan aku orang yang paling dahsyat rasa khasyah terhadap Allah, rasa takut kepada Allah. Khasyah ini takut yang datang setelah adanya ma'rifah, takut yang datang setelah adanya ilmu yang sahih. Itu maksud khasyah. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul 'arifuna bih. Sesungguhnya yang benar-benar takutkan Allah ini adalah ulama yang kenal Tuhan, yang kenal nama-namanya. Li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil-'azim al-qadir al-'alim al-mawsuf bis-sifat al-kamal al-man'ut bil-asma' al-husna, kullama kanat al-ma'rifatu bihi atam wal-'ilmu bihi akmal, kanat al-khasyatu lahu a'zam wa akthar. Karena semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah Al-Azim, Al-Qadir, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Mawsufu bisifatil kamalil, man'uti bil asma'il husna, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang disifatkan dengan nama-nama yang indah, yang maha indah, Al-Asma'il Husna. Semakin seseorang itu mengetahui dengan sempurna makrifah, pengetahuannya tentang nama-nama Allah, dan ilmunya makin lengkap, makin sempurna, maka khasyah, rasa takutnya kepada Allah itu akan lebih membesar dan akan lebih banyak. A'zam wa akthar, akan lebih tinggi, lebih agung, lebih besar dan lebih banyak. Subhanallah. Jadi yang ketiga, antara kesan iman dalam hati yang kita boleh perolehi dengan kita mempelajari nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, adalah al-khasyatu wal haibah. Sekali lagi, ana menyeru kepada diri ana dan juga para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semak balik. Adakah setiap kali kita mendengar nama-nama Allah, kita membahaskan berkenaan nama-nama Allah, bertambah khasyah dan haibah kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah, ataupun sebaliknya, makin kita mendengar nama-nama Allah, kita tak rasa apa, tak rasa takut, kita tak rasa takut. Wallahu musta'an. Wal'iyadu billah. Yang keempat, kesan yang keempat, kesan apabila kita memahami nama-nama Allah dengan mempelajari makna-maknanya, dengan melazimi makna-maknanya, dengan menghayati makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Al-Husna, yang maha indah, lagi mempunyai sifat yang tertinggi, iaitulah al-yaqin was-sakinatu wa tama'ninah. Akan bertambahnya rasa yakin, ketenangan dan ketenteraman dalam hati. Barang siapa yang menyembah Allah dengan nama-namanya, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan dia merealisasikan pengetahuannya terhadap penciptanya, dan dia mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya, maka tanpa syak lagi dia akan sampai pada darjat keyakinan, al-yaqin.
Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, فَالْيَقِينُ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. Keyakinan itu, al-yaqin. Apa maksud yakin? Keyakinan adalah kita berdiri di hadapan hak Allah Ta'ala. Qama bil haq. Maknanya kita mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaannya, dan kita mentauhidkan. Itu al-yaqin. Itulah makna al-yaqin yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamul yaqin. Belajarlah keyakinan. Belajarlah ilmu yang dapat menambahkan keyakinan kepada. Sebab itu Imam Ibn Qayyim katakan keyakinan tu, macam mana kita nak dapat al-yaqin? Dengan kita meneliti dan mempelajari, memahami nama-nama Allah dan hak-haknya, tauhid, sifat-sifatnya. Itu. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah lagi, wa idza tayaqqana al-qalbu nazalat sakinah. Bila ketenteraman, bila ketenangan akan turun, bila kita yakin. Bila hati itu dipenuhi keyakinan, maka nazalat sakinah, akan turunlah ketenangan. Fayazdadul qalbu imanan wa thabatan, dan akan bertambahlah hati itu dengan iman dan juga thabat, ketetapan. Wa yaksul jawariha khushu'an wa waqara, dan anggota badan kita akan dipakaikan dengan rasa khusyuk dan juga rasa tenteram, rasa tenang. Wa yudfi 'ala lisan hikmatan wa sawaba, dan akan menatijahkan kepada lisan kita, lidah kita ini hikmah, kebijaksanaan dan juga kebenaran. Ini diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Madarijus Salikin, dan juga Madarijus Salikin. Baik, itu kita kata kesan yang kita perolehi daripada pengetahuan kita tentang nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, iaitu keyakinan, ketenangan dan ketenteraman. Maka berusahalah untuk dapatkan keyakinan ini. Jangan kita berhenti, maknanya walaupun kelas kita ni habis di sini, tapi tetaplah melazimi apa yang kita dah bahaskan. Begitulah juga usaha untuk menambah lagi ilmu berkenaan dengan sifat-sifat Allah, berkenaan dengan nama-nama Allah, berkenaan dengan hak Allah Ta'ala tauhid, antaranya dalam masalah asma' wa sifat. Baik, semakin kita tambahkan pengetahuan kita tentang Allah, semakin kita akan dapat yakin. Semakin keyakinan kita bertambah. Mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, semakin kita jauh daripada mengenal Allah, semakin kita tak akan rasa yakin, atau kita akan rasa syak dan ragu-ragu. Sebab itu nak bina keyakinan ni adalah dengan kita memberi fokus kepada ilmu berkenaan dengan tauhid, ilmu berkenaan dengan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, berkenaan dengan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, dan juga sifat-sifatnya yang tertinggi. Jadi kita cek balik, adakah kita ni bertambah yakin, bertambah tenang, bertambah sabat, konsisten, istiqamah, ataupun sebaliknya, wal'iyadzubillah. Yang kelima, ar-ridha. Yang kelima, antara kesan kita beriman dan kita memahami nama-nama Allah, mengenali nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna ini adalah ridha. Maknanya kita akan mendapat keridhaan, kita akan ridha. Maknanya kita akan rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Sebab itu, kata para ulama, antaranya apa yang diungkapkan oleh Ibnul Jauzi, man arafa Allah, dengan makna man arafa Allah bi'adlihi wa hukmihi wa hikmatihi wa lutfihi athmara dhalika fi qalbihi ar-ridha bi hukmi Allah wa qadarihi fi syar'ihi wa kaunihi fala ya'taridu ala amrihi wa nahyihi wala ala qada'ihi wa qadarihi. Siapa yang mengenali Allah dengan mengenali keadilannya, hukumnya, hikmahnya, kebijaksanaannya, kelembutannya, lutfihi. Semua ni nak kenal melalui nama-nama Allah. Kita tak boleh kenal dengan sangka-sangka kan. Maka siapa yang kenal keadilan Allah,
hukum Allah, hikmah, kebijaksanaan Allah, kelembutan Allah, lutfihi, semua sifat-sifat yang ada dalam nama-nama Allah. Athmara dhalika fi qalbihi ar-ridha bi hukmillah wa qadarihi syar'ihi wa qawlihi. Maka akan membuahkan dalam hatinya hal tersebut akan membuahkan bagi hatinya, dalam hatinya itu ridha dengan hukum Allah, dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya, sama ada dalam syariatnya ataupun dalam kaun ciptaannya. Maka dia, hamba itu tidak akan sesekali akan menyanggah perintah Allah, larangan Allah, apatah lagi dia nak menyanggah qada dan qadar, takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya. Maknanya redha. Sebab itu Nabi SAW berdoa dalam hadis, dalam doa yang panjang. Nabi minta apa? Redha. Antaranya Nabi doa, wa as'aluka ar-ridha bil qada. Ini doa yang sahih daripada Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan lafaz yang panjang, dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis Ammar bin Yasir. Dalam riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, begitulah juga Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Ibnu Hibban juga mensahihkan hadis ini, demikian juga Al-Hakim dan selainnya. Ini doa Nabi, wa as'aluka ar-ridha bil qada. Maknanya kita boleh doa. Doa ni panjang, tapi kita ambil yang pendek tu, kita nak ambil point dia. Maknanya kita boleh doa, Allahumma inni as'aluka ar-ridha bil qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridaan dengan qada, dengan ketetapan. So Nabi minta sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita pentingnya ridha. Rasa cukup dengan ketetapan Allah. Ridha. Baik. Dan ridha orang beriman ini ridha yang dibina di atas pengetahuan dia terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat. Dan dia tahu akan ketetapan Allah, qada dan qadar. Dan dia tahu ketetapan dari sudut syariat. Kerana dia tahu bahawasanya yang menetapkan sesuatu perintah dan larangan dari sudut syariat adalah Allah yang Al-Hakim, yang maha bijaksana, Al-Qadir, yang maha berkuasa, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha mendalam pengetahuannya. Semua nama-nama Allah itu mengandungi makna yang membawa kita untuk ridha dengan qada dan qadar, ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kerana kita tahu Tuhan lebih tahu tentang kita, tentang kebaikan kita, maslahat kebaikan untuk diri kita. Dan Allah Ta'ala itu lebih menyayangi hamba-hamba dia. Arhamur Rahimin. Sebab itu, dengan pengetahuan kita tentang nama-nama Allah, penghayatan kita terhadap nama-nama Allah, kesan yang signifikan yang kita boleh perolehi adalah redha dengan ketetapan Allah. Sama ada ketetapan dari sudut syariat ataupun ketetapan dari sudut kauni, qadari, dari sudut penciptaan, dan antaranya takdir kita. Contoh redha dengan syariat, maknanya bila Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita, contohnya untuk solat 5 waktu sehari semalam, maka kita redha dengan hukum itu. Kita tahu pasti Allah Ta'ala menetapkan itu kerana kebijaksanaan. Bila Allah Ta'ala tetapkan kepada kaum wanita untuk menutup aurat, lelaki dan wanita menutup aurat, wanita perlu memakai hijab, maka seorang wanita akan merasa yakin, akan merasa redha dengan ketetapan Allah Ta'ala itu. Bila dia kenal Tuhan, bila dia kenal Allah Ta'ala. Tapi masalah kalau dia tak kenal Tuhan, itu masalah tu dia cabut. Dia sekejap je. Dia pakai hijab pun tak lama dia buka. Sebab dia tak kenal Tuhan itu dengan sebenar-benar. Kan? Itu kita faham. Dia tahu ketetapan seorang, maknanya seorang, bila Nabi SAW melarang kita untuk memukul wajah. Contoh. Nabi SAW larang kita memukul wajah. Jadi kita menahan tangan kita daripada mencederakan wajah orang lain, memudaratkan wajah
Tak kira lah orang yang paling terdekat, isteri kita ke, anak-anak kita ke, maka kita akan rasa takut sebab kita tahu Allah Ta'ala melalui Rasulnya melarang kita dengan melakukan perbuatan tersebut daripada melakukan perbuatan yang tersebut. Jadi kita redha, kita rasa cukup dengan ketetapan Allah tadi. Jadi kita tahan diri kita daripada buat benda yang boleh memudaratkan orang lain yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu contoh macam mana kita nak kawal. Bila kita ni panas baran, kita nak mengamuk sana, mengamuk sini, panas baran, kita ingat Nabi SAW kata, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, la taghdab. Kita ingat apa yang Nabi sebut SAW. Jadi kita redha. Kita rasa cukup dengan apa yang Nabi SAW perintahkan itu. Jadi kita pun menahan diri kita daripada marah. Contoh. Kan? Semua dalam kehidupan kita ini, kalau kita faham Asma'ullahil Husna, dia akan memberikan kesan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah kehidupan kita daripada buruk menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik, insya-Allah. Sebab itu periksa diri kita dan periksa hati kita dan tengok adakah kesan-kesan ini sudah ada ataupun masih belum kuat dan perlu diperbaiki. Semua itu kita tepuk dada, tanya iman kita. Kita sendiri yang tahu tentang diri kita. Orang lain tak tahu tentang diri kita, kita muhasabah diri kita. Baik. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang keenam, kesan iman yang kita boleh perolehi melalui pengetahuan kita, penghayatan kita terhadap Asma'ullahil Husna adalah at-tawakkul. At-tawakkul, tawakal. Dan tawakal ini adalah ibadat yang paling agung yang berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat. Dan tawakal ini dia terbina di atas dua asas yang besar, yang agung. Yang pertama, ilmu al-qalb. Tawakal ini dia berasaskan ilmu dalam hati. Apa ilmu dalam hati ni? Ilmu yakni berkait dengan keyakinan tentang Allah. Keyakinan kita tentang ilmu Allah dan kecukupan, kesempurnaan urus tadbir Allah terhadap seluruh urusan makhluknya. Itu maksud ilmu qalb. Itu yang pertama, asas yang pertama. Asas yang kedua, amalul qalb, amalan hati. Maknanya amalan hati ni yang terhasil daripada ilmu hati. Ilmu hati keyakinan tadi. Kita tahu Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala. Amalan hati pula maknanya adalah sukun al-qalb ila al-azim al-fa'al lima yurid. Wa tu'ma'ninatuhu ilaihi wa tafwidu amrihi ilaihi. Ketenteraman, ketenangan kita kepada Allah al-azim, al-fa'al lima yurid. Yang melakukan apa yang dia kehendaki, tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluknya yang boleh menghalang perbuatan dan kehendak Allah. Itu maksud fa'alun lima yurid. Sifat Allah kan, fa'alun lima yurid. Dan ketenangan itu akan tertumpu kepada Tuhan yang Maha Agung, dan kita akan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah SWT. Itulah tawakal. Itu bina daripada ilmu hati dan amalan hati. Ilmu hati maknanya sejauh mana kita kenal Allah, yakin kita dengan Allah. Amalan hati, sejauh mana kesan yang kita bincang ni amalan hati lah. Maknanya sejauh mana ketenteraman hati kita kepada Allah Ta'ala, maknanya sejauh mana kita nak bergantung dengan Allah Ta'ala. Baik. Semakin hati kita ini murni, sama ada dari sudut ilmu dan amal, maka semakin kuatlah tawakal kita dan penyerahan. Tawakal ini juga dimaknakan dengan istislam, ini menyerah diri. Tawakal kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ta'alluq hati. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, la yasihhu tawakkul wa la yutasawwaru min filasufin wala min al-qadariyah an-nufah القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات.
Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab perkataan ini dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim muridnya dalam Madarijus Salikin. Tidak sah tawakkul itu. Dan tidak mungkin kita dapat gambaran seorang filsuf, seorang ahli falsafah dia ada tawakal. Sama ada daripada kalangan Qadariyah, penafi sifat-sifat yang mereka mengatakan yakunu fi mulki ma la yasha. Ada pada kerajaan Allah itu apa yang dia tidak kehendaki. Yang menafikan kehendak Allah. Nufat. Penafi Qadariyah nufah. Dia penafikan kehendak Allah kan. Begitu juga tidak mungkin akan lurus dalam kalangan Jahmiyah. Penafi sifat, maknanya orang yang nafi, golongan yang nafi sifat-sifat Tuhan, dia tak akan dapat tawakal. Sebab itu kata Ibn Taymiyah, wala yastaqimu tawakkul illa min ahli al-itsbat. Tidak lurus tawakul itu melainkan daripada kalangan ahli al-itsbat, melainkan orang yang isbatkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Subhanallah. Maknanya kalau kita ikut ajaran sesat, ikut golongan yang menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah, atau orang yang menafikan sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah, golongan Qadariyah An-Nufat. Ini kita tak membincang kat sini lah, tapi nak bagi apa yang Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sebut ni, maknanya ada asasnya. Maka tawakal itu tidak akan lurus dalam hati seseorang yang menafikan sifat-sifat Allah atau yang menafikan kekuasaan Allah, sebab dia tak kenal Allah. Macam mana dia nak dapat tawakal kepada Allah? Dan akhir sekali dia menyerah, bergantung kepada dirinya sendiri. Lalu Allah Ta'ala sesatkan dia. Sebab itu Nabi SAW larang diri kita ini untuk melepaskan pergantungan diri kita kepada Allah walaupun sekelip mata. Zikir yang kita baca setiap pagi dan setiap petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. So Nabi ajar kita, jangan kita rasa kita ni ada waktu atau ada sekelip mata yang kita boleh melepaskan kebergantungan kita kepada Allah SWT. La takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan kau serahkan nasib diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Tarfat ain. Subhanallah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kullama kana billahi a'raf kana tawakkuluhu alaihi aqwa. Semakin seorang hamba itu mengenali Allah Ta'ala, maka semakin kuatlah tawakalnya. Nampak? Semakin kita rasa malu nak cerita kesusahan diri kita kepada orang lain, semakin kita rasa kita menahan diri kita, kita nak tajazzu', kita nak tasakhut, kita nak mengungkit-ungkit kesusahan diri kita, atau kita nak merungut dengan kesusahan ataupun kepayahan yang ada dalam hidup kita ni. Itu contohlah. Kerana orang hari ni mereka tak ada rasa malu, mereka tak ada rasa tawakul itu, kita kata semakin berkurangan apabila mereka tak kenal nama-nama Allah, asma'ullahil husna, mereka tak kenal Tuhan mereka. Sebab itu kita lihat, tengok hari ni banyak orang yang tidak ada rasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tak ada rasa berserah kepada Allah SWT, dan mereka kurang rasa tawakal. Ada golongan yang meminta-minta, yang menebalkan muka mereka untuk meminta-minta harta orang lain. Itu contoh antara kesan daripada kurangnya tawakul. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, kesan yang ke-7, ad-doa. Doa. Siapa yang memahami dan meneliti nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka tanpa syak lagi dia akan membawa dirinya itu, pengetahuannya itu akan membawa kepadanya untuk sentiasa bertadarruk, sentiasa merendahkan dirinya, sentiasa merasa khusyuk dalam doanya. Yang dia akan menyertakan dalam doanya itu pengharapan, ar-raja at-tam, pengharapan yang sempurna, yang penuh. Dan doa adalah kesan yang paling agung daripada kesan-kesan ilmu terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa? Kerana doa itu adalah ibadah.
Dan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna itu, semuanya itu kata Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Memang Allah Ta'ala kenalkan kita nama-namanya melalui apa yang diturunkan dalam Quran. Allah cerita nama-namanya memang untuk kita berdoa. Sebab itu kesan yang paling signifikan kita mengetahui nama-nama Allah, kita berdoa kepada Allah. Kata Ibnu Aqil rahimahullah, qad nadaba Allah Ta'ala ila ad-du'a wa fi dhalika ma'ah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, menggalakkan kita kepada doa, dan dalam doa itu sebenarnya ada beberapa makna. Makna yang terkandung dalam nama-nama Allah yang terkait dengan kesan kita supaya kita berdoa. Yang pertama, al-wujud. Maknanya kita tahu Allah Ta'ala itu wujud. Kerana apa? Man laysa bimawjudin la yud'a. Yang tidak wujud tidak berhak untuk kita seru dan doa kepadanya. Tuhan yang tak ada, yang direka cipta, tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Sudah tentulah Tuhan yang wujud itulah yang kita berhak, yang patut kita berdoa. Yang kedua, al-ghina. Yakni sifat Allah Ta'ala al-ghina. Wujud tadi khabar, bukan sifat. Bukan nama Allah juga al-wujud. Allah Ta'ala al-awwal, falaysa qablahu syai'. Nama Allah al-awwal. Allah maknanya yang disembah, yang kita minta doa daripadanya. Tapi al-wujud dia khabar, yang mana kita mengkhabarkan tentang Allah. Allah itu wujud. Kerana yang tak wujud tak berhak untuk kita doa, kita seru namanya. Yang kedua, al-ghina, sifat Allah yang maha cukup. Fa innal faqir la yud'a. Allah yang maha kaya. Kerana fakir yang berhajat kepada selainnya, yang tak cukup, yang tak kaya, tidak berhak untuk kita berdoa, minta. Yang ketiga, as-sam'u. Fa innal asamma la yud'a. Yang ketiga, mendengar. Kerana yang tuli itu tak berhak untuk kita doa, tak berhak untuk kita seru yang tuli, yang tak dengar. Allah Ta'ala as-sami', as-sami'ul basir, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dia maha mendengar. As-sam', dia ada sifat mendengar. Yang keempat, al-karam, kedermawanan, yang terkandung dalam sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Fa innal bakhil la yud'a. Kerana yang bakhil itu tidak berhak untuk kita minta daripadanya. So Allah Ta'ala al-karam, al-karim, adanya sifat kedermawanan yang paling sempurna. Yang kelima, ar-rahmah. Fa innal qasi la yud'a. Ar-Rahman. Allah Ta'ala ar-Rahim, ar-Rahmanur Rahim, arhamur rahimin. Kerana yang keras, yang tiada kasih sayang, tidak berhak untuk kita seru dan berdoa kepada-Nya. As-sadisu al-qudrah. Yang keenam, kekuasaan. Fa innal ajiz la yud'a. Kerana yang lemah itu tak berhak untuk kita doa dan minta daripada-Nya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah berkenaan dengan 6 perkara ini. Baik, kalau anda laju boleh tengok balik rakaman insya-Allah. Baik, yang ke-8. Yang ke-8, kesan iman kita terhadap nama-nama Allah ni, kita akan mendapatkan keikhlasan, al-ikhlas, keikhlasan. Kalau kita tahu nama-nama Allah, makna-makna sifat Allah, nama-nama Allah ni dengan merealisasikan penghayatan terhadapnya, maka kita akan memurnikan tujuan kita, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan berusaha untuk menjauhkan segala bentuk tujuan dan niat yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, yang akan mendorong kita untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ibadat kita, dalam amalan kita, adalah dengan kita memerhatikan dan menghayati makna nama Allah Al-Ghani. Contoh kan, anda bagi contoh praktikal macam mana kita nak faham. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah kata, ana aghna syuraka 'ani syirki. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling kaya, aghna syuraka, yang tak berhajatkan kepada sekutu-sekutu, ani syirki, yang tak berhajatkan kepada syirik, tak berhajatkan kepada sekutu. Aku adalah zat yang paling pantang daripada kesyirikan, yang tidak berhajatkan, yang maha kaya, aghna asyuraka, yang lebih kaya daripada seluruh sekutu-sekutu, dan aku tak berhajatkan kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Barang siapa yang beramal dengan amalan, satu amalan yang dia mensyirikkan aku padanya, bersamaku dengan selainnya, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia bersama dengan kesyirikan. Aku akan tinggalkan dia dengan amalan. Subhanallah. Allah kata kalau kita buat amalan ada syirik, Allah akan tinggalkan amalan kita. Allah Ta'ala tak akan tengok amalan kita. Jadi kalau siapa yang menghayati makna hadis ini, aghna syuraka al-ghani, Allah Ta'ala tu maha kaya, maka dia akan nampak bahawasanya betapa bahayanya syirik, betapa bahayanya riak, dan betapa pentingnya dia berusaha untuk mengikhlaskan amalannya, niatnya kepada Allah semata-mata. Contoh yang lain, kalau kita kenal nama Allah Al-Hafiz, Al-Hafiz yang maha menjaga, maka kita juga akan tahu bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa memelihara dan sentiasa melihat. Ar-Raqib contohnya, Allah Ta'ala mengawasi kita. Asy-Syahid, Allah sentiasa menyaksikan. Allah Ta'ala, semua nama-nama yang ada makna al-muraqabah, ada makna pengawasan, ada makna kita rasa dilihat oleh Allah. Al-Basir, As-Sami', maha melihat, maha mendengar, semua nama-nama yang terkandung padanya makna pengetahuan. Al-Khabir dan sebagainya, Al-Hafiz, pemeliharaan dan sebagainya, kita akan dapati bahawasanya kita akan jauhkan diri daripada riak, jauhkan diri daripada kesyirikan. Sebab itu kata Ibn Rajab, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas wa Tahqiqi Ma'naha, ma nazara al-mura'i ila al-khalqi bi'amalihi illa li jahlihi bi'azamatil khalq. Tidaklah seorang yang riak itu melihat kepada makhluk dengan amalannya, melainkan kerana berpunca daripada kejahilannya tentang keagungan penciptanya. Subhanallah. Oh, maknanya kata Al-Hafiz Ibn Rajab, seorang yang buat riak tu, seorang yang riak dengan amalannya tu, dia nak tunjukkan amalan dia kepada makhluk, kepada manusia, puncanya kerana dia tak kenal keagungan Allah, dia tak kenal Tuhan. Orang yang riak, kenapa dia buat riak? Kenapa dia nak memperlihatkan amalan dia kepada manusia? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kerana kejahilannya tentang keagungan Allah. Sebab itu kita kena pakai muhasabah diri kita. Maknanya adakah kita ni telah mencapai keikhlasan? Ikhlas ni sangat susah lah. Sangat susah. Kita kena berusaha mujahadah, melawan hawa nafsu kita untuk mencapai keikhlasan. Dan yang terakhir, kesembilan, yang terakhir, iaitu kita, kesan daripada kita beriman atau kita menghayati nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, adalah at-talazzuzu bil ibadah. Kita berlazat-lazat dengan ibadat. Ini kesan yang paling agung. Kesan yang kita katakan terakhirlah, kesembilan. Kesan yang paling agung untuk kita, hasil yang kita nak dapat daripada kita beriman dengan nama-nama Allah, memahami dan menghayati nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna wa sifatihi al-ula, adalah kita nak beribadah kepada Allah dengannya. Dan kita akan meraihkan setiap makna yang terkandung dalam nama-nama itu dalam setiap ibadat kita. So contohnya, kalau kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu Asy-Syakur, Allah Ta'ala itu Maha Bersyukur. Contoh kita dah bahaskan dulu Asy-Syakur. Makna nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakiru, Asy-Syakur. So maknanya kita tahu Allah Ta'ala itu dia tidak akan mensia-siakan amalan kita walaupun sedikit, pasti dia akan balas. Ingat tak? Kalau tak ingat, kita kena check balik, kena tengok balik lah rakaman. Kita takkan ulang balik kan. Tapi nak bagi tahu, kalau kita
yakin Allah Ta'ala itu Asy-Syakur, maka kita takkan meremehkan amalan kita walau kecil. Walau kecil. Sebab kita tahu Allah Ta'ala tetap akan balas. Walaupun manusia tak hargai kita, tapi kita tahu Allah Ta'ala pasti akan berikan balasan kepada kita, walaupun sekecil mana amalan kita. Subhanallah. Dan kita takkan meremehkan amalan soleh walaupun sedikit, walaupun kecil. Dan bila kita tahu bahawasanya nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna ini yang membawa kita kepada kelazatan dalam ibadat. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28 disebutkan, innal ladzata wal farhata was surura wa tibal waqti wan na'im alladhi la yumkinu ta'biru anhu innama huwa fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi wal iman bihi wa infitah al haqa'iq al imaniyah wal ma'arif al quraniyah. Kelazatan, kegembiraan, keseronokan dan keberkatan waktu, kenikmatan yang tak mungkin kita boleh takbirkan, tak mungkin kita boleh nak gambarkan, adalah dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan berusaha untuk membuka hakikat-hakikat keimanan itu dengan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, kalamullah, mengenali sifat-sifatnya, nama-namanya. Jadi itulah yang akan memberikan kita kelazatan dalam ibadah. Jadi inilah 9 kesan iman yang kita boleh perolehi melalui pengetahuan kita, penghayatan kita, keimanan kita terhadap Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah, lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh simpulkan, rumusan yang kita boleh rumuskan, penutup yang kita boleh tutup berkait dengan perbahasan kita berkenaan dengan Asma'ullahil Husna ini dalam tempoh 3 tahun, hampir 3 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita ke-9 perkara ataupun kesan keimanan ni dalam kehidupan kita. 9 perkara ni sangat penting. Kalau kita lihat ke-9 perkara ini, kita cek pada diri kita, masih lagi ada kekurangan, masih kita belum capai, masih lagi kita kekurangan atau masih kita tak faham, maka berusahalah untuk memahami, berusahalah untuk meningkatkan pengetahuan kita. Wa qur rabbi zidni ilma, mintalah tambahan ilmu, berusahalah menuntut ilmu, menambahkan penghayatan kita terhadap nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah ini, berusaha dan terus berusaha untuk kita mencapai 9 kesan ni. 9 kesan ni sangat signifikan dalam hati kita, dan dia akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua ke-9 kesan ni, walaupun sedikit kita akan dapat rasa kesan-kesan ini dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sekeliling kita, insya-Allah. Jadi ana rasa cukup setakat itu. Ada soalan kat sini. Macam mana nak tahu hati kita baik dan buruk? Pasal ramai cakap asal hati baik sifat dan tolak sebelah. Macam mana kita nak tahu hati kita baik dan buruk? Baik hati kita ini, amalan kita itu adalah cerminan daripada hati kita. So Nabi SAW kata, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad itu adanya seketul daging, adanya seketul darah, adanya satu makhluk Allah yang bernama hati. Kalau ianya baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Kalau hati kita baik, lisan kita juga akan menuturkan perkara yang baik. Kalau hati kita baik, perbuatan kita juga akan menjurus kepada kebaikan. Kalau hati kita baik, kita takkan buat benda-benda yang pada zahirnya nampak buruk. Hati memberi peranan kepada perbuatan kita. Jadi tak betul orang yang kata asal hati baik tapi sifat perangai tolak sebelah, tak. Kita ambil contoh orang yang mencarut. Boleh tak kita kata orang suka mencarut tu hati dia baik? Tidak. Ya, mungkin dia ada sisi kebaikan yang lain, tapi mulut dia itu menunjukkan apa yang ada dalam hati dia. Mencarut, bercakap benda-benda yang buruk, tetap buruk. Kita tak boleh justifikasikan hal tersebut. Kita kata perangai dia baik, dia suka tolong orang, tapi
mulut dia tu suka mencarut, suka maki orang, suka melaknat orang, suka cakap benda-benda yang tak baik, lucah dan sebagainya. Contoh, apa yang maksudnya? Hati dia. Ya, dia ada kebaikan lain tetapi tetap keburukan. Kita tak boleh justifikasi benda tu baik. Sebab tak apa benda ni sebab dia rajin belanja kita, jadi kemungkaran yang dia lakukan itu terus jadi baik. Tak boleh lah. Tak adil lah. Jadi keterampilan nampak baik dan alim maknanya ya, apa yang kita zahirkan itu kan, maknanya tutur kata kita, sikap kita, sangka baik kita kepada orang, amalan kita, rahmat kita kepada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, semua itu adalah hasil daripada apa yang terzahir daripada hati kita. So kita tak boleh kata tak apa, walaupun dia macam ni, walaupun dia sekian, macam contoh tak apalah buka aurat sekalipun, yang penting hati baik. Ini semua adalah talbis iblis, tipu daya iblis. Ya, kita tak nafikan mungkin ada orang yang dia Allah Ta'ala uji dia dengan perkara-perkara maksiat yang tertentu, tapi memang ada kebaikan pada dia dalam sudut yang lain. Kita tak nafikan benda tu. Mungkin boleh ada orang yang kita kata terjebak dalam maksiat tetapi dia masih lagi ada rahmat, masih dia ada sisi kebaikan. Kita tak nafikan kerana selagi dia itu seorang beriman, walaupun sebesar zarrah iman dia akan ada kebaikan. Itu kita tak nafikan. Cuma kita nak bermudah-mudah dengan kita kata tak apalah, perangai buruk pun, suka mencarut, suka cakap maki-maki kat orang dan sebagainya pun tak apa, yang penting hati baik. Itu tak betul. Itu sama sekali kita tak boleh benarkan. Yang salah tetap salah, yang mungkar tetap mungkar. Maknanya dia mungkin ada kebaikan. Seorang mukmin tu dia mungkin ada kebaikan dalam sisi yang lain, tapi perkataan dia suka mencarut, dia suka bercakap buruk, dia suka maki orang, dia suka maki hamba ke apa, itu tetap tak baik. Itu tetap kemungkaran. Sama juga mungkin ada sahabat kita, saudara kita yang dia tidak diberikan lagi petunjuk oleh Allah untuk menutup aurat. Contohlah kita kata, dia tak tutup aurat. Tetapi kita tak nafikan hati dia baik. Apa sebab dia ada hati yang baik? Itu sebab selagi mana dia beriman, walaupun dia ada maksiat, Allah Ta'ala akan bagi dia kebaikan melalui amalan yang dibuat kebaikan tu. Tetapi kemungkaran yang dilakukan, contoh dalam konteks dia membuka aurat, itu tetap kemungkaran dan kita tak boleh justifikasikan perbuatan. Kita tak boleh kata biarlah dia nak buka aurat, yang penting hati dia baik. Yang tu jangan sesekali kita cakap macam tu. Jangan sesekali kita buka pintu-pintu kerosakan dengan kita menormalisasikan kemungkaran itu. Ya, mungkin kita tak nafikan cara kita berinteraksi itu masih lagi kita, bukan maknanya dengan kita menghukum seseorang itu dengan hukuman yang pasti. Kita kata orang tu confirm ahli neraka ke, confirm dia masuk neraka ke sebab dia tak tutup aurat, confirm tak. Kita bukan menghukum orang dengan kepastian macam tu, tetapi maknanya kita tetap tidak boleh menjustifikasikan perbuatan kemungkaran. Kemungkaran tetap kemungkaran. Kita tak boleh kata benda tu baik sebab orang buat tu dia baik, jadi apa kemungkaran yang dia buat tu jadi baik belaka. Tak boleh. Nampak? Baik. Agar kita boleh membaiki diri. Ramai juga yang berpendapat dia berjaya kerana usahanya, kerana dia berpandangan siapa bersungguh-sungguh dia berjaya. Menjadda wa jadda. Baik, ini juga kita perlu perbetulkan. Iaitu usaha kita memang Allah Ta'ala berikan kita usaha, tetapi kita kena ingat wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kita, usaha kita, jika tidak didahului dengan kehendak Allah, jika tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka ianya tidak akan berlaku. Sebagai Muslim, maka kita kena tahu, kita usaha macam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan usaha kita itu, tidak menjadikan usaha kita itu berhasil, tetap kita tidak akan dapat hasil daripada usaha kita. Sebab itu kebergantungan seorang Muslim itu perlu diletakkan kepada Allah Ta'ala, dan kita berusaha, tetapi dalam masa yang sama kita bergantung, menjadikan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu yang utama. Kerana banyak benda yang kita nak tapi Allah Ta'ala tak bagi.
Kadang-kadang ada orang yang berusaha, dia bersungguh-sungguh, tetapi ada kejayaan yang dia berusaha itu memang ada yang dia dapat dan ada juga yang dia tidak dapat, kerana semua itu kembali kepada izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah Taala alam. Macam mana nak didik hati kita untuk tidak berasa ujub riak dengan ibadah kita bila dilakukan di hadapan orang? Ibadah itu biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang bila ada orang, kita tak jadi nak buat sebab risau. Macam mana nak didik hati kita untuk tidak berasa wujud riak dengan ibadah kita bila dilakukan di hadapan orang? Ibadah itu biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang bila ada orang, kita tak jadi nak buat sebab risau. Baik, kita elakkan perasaan ini. Sebenarnya ini meninggalkan amalan kerana manusia juga riak. Tarkul amal min ajli nas riak, sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Maknanya kita tinggalkan amalan kerana manusia pun riak juga. So konsep riak ni kita buat kerana makhluk. Maknanya apa buat kerana makhluk? Maknanya kalau kita tinggalkan sesuatu amalan tu kerana manusia, kerana manusia juga, maknanya kita juga riak. Maknanya di sini macam mana kita nak elakkan adalah kita fokus kepada amalan yang kita nak buat tu, dan kita letakkan, kita kesampingkan, kita letakkan apa yang makhluk nak kata, kita letakkan dalam bako sampah. Maknanya kita jangan hiraukan langsung apa yang manusia nak kata tentang amalan kita itu. Kita letakkan terus dalam tong sampah. Jangan kita hirau. Kalau kita buat amalan itu kerana Allah, amalan itu kita buat kerana Allah di hadapan manusia ke atau di belakang manusia ke, sama ada manusia tahu ke, manusia tak nampak ke, dia sama. Dia sama. Contohnya, katakan kita solat. Maknanya ada di hadapan manusia atau di belakang manusia sama. So maknanya, ataupun sedekah ke, atau amalan-amalan baca Quran dan sebagainya, amalan-amalan soleh yang kita buat, kalau kita betul-betul kerana Allah, kita letak kesampingkan, letak tepi apa yang makhluk nak kata, apa yang manusia nak kata dekat kita, kita tutup rapat-rapat, lipat apa yang manusia nak kata tu, buang dia. Kemudian kita fokus dengan amalan ibadah itu. Dia nak kata apa, orang ni nak kata apa, orang tu, itu bukan perhatian kita. Perhatian kita adalah amalan yang kita buat tu. Ya Allah, terimalah amalanku ini. Ya Allah, berkatilah amalanku ini. Ya Allah, jadikanlah amalanku ini ikhlas kerana-Mu. Minta Allah Ta'ala terima amalan kita itu. Taqabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. So jangan hiraukan. Tips dia, jangan kita hiraukan. Tak, kalau start kita mula, apa orang kata, oh ni, orang kata ini, dia jadi masalah. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita macam risau pula. Kita kata, takut orang kata, takut ini, takut. Disebabkan perkara tersebut kita mengambil, maknanya kita terlampau nak mengambil perhatian terhadap apa yang manusia cakap, kan? Maknanya kita memang kita kan wujud dan riak tu, maknanya kita bukan buat amalan tu memang untuk di hadapan manusia, kita bukan nak tunjuk dekat orang. Memang amalan tu kita dah terbiasa buat, kawan-kawan kita nampak dan tengok. Kalau kita dah terbiasa buat amalan ibadah tersebut, maknanya kita teruskan dan jangan hiraukan. Jangan pula disebabkan kita kata takut orang kata kita ni gini, kita tinggalkan amalan itu. Itu juga termasuk riak. Tarkul amal min ajli nas riak. Atau tarkul amal min ajli khalq riak. Riak juga. Maknanya kita nak lari daripada riak, jatuh kepada riak juga. Tinggalkan amalan soleh kerana takut orang kata. Itu tak sepatutnya berlaku. Jadi kita letakkan tepi. Balik pada yang 9 perkara yang kita sebut tadi, antaranya adalah apa? Yang kita sebut tadi, balik pada tengok balik dalam apa dia, yang pertama, yang kedua, yang semualah, maknanya dari sudut yang ke-8 ikhlas, kemudian mahabbatullah, kita kenal Allah, az-zull wa ta'zim, kita agungkan Allah lebih daripada kita hinakan diri kita ni di hadapan Allah. Jangan kita hinakan diri kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Agungkan Allah Ta'ala lebih daripada makhluk. Itu antara tips yang kita boleh perhatikan. Macam mana kita nak elakkan daripada kita takut kita tinggal benda tu kerana kita takut orang kata, ataupun kita takut memang kadang-kadang kita macam rasa takut ujub dan riak sebagainya, tak boleh dilakukan di hadapan orang. Tapi kalau kita meletakkan tepi terus, buang terus apa pandangan manusia tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita untuk ikhlas kepadanya walaupun amalan kita itu dilakukan di hadapan manusia.
Ibadah biasa kita lakukan, tapi bila buat di hadapan orang kita takut bila buat jadi riak. Saya selalu rasa begitu. Adakah itu yang kita kata sebutkan tadi. Dia adalah talbis, dia juga adalah talbis, dan dia juga termasuk dalam kategori riak sebenarnya. So tipsnya, caranya kita elakkan terus daripada kita nak tahu apa pendapat manusia. Orang nak kata kita apa ke. Yang penting kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Berapa banyak kalau kita amalan, kalau kita nak buat, kita takkan buat disebabkan kita takut orang kata. Tetapi yang penting adalah kita buat amalan itu kerana Allah Ta'ala. Selalunya dia melibatkan amalan-amalan yang diharuskan untuk kita menzahirkan. Contoh macam sedekah, infak. Dan ada sedekah yang kita lakukan di hadapan manusia. Dan dia kadang-kadang digalakkan untuk kita zahirkan. Contohnya untuk memberi galakan dan motivasi kepada orang lain. Jadi kat situ mungkin kadang-kadang kita ada rasa sedikit ini, ada perasaan takut kita riak dan ujub dan sebagainya. Ya, kat situ kita kena kawal, kat situ kita kena ingat keagungan Allah Ta'ala, kita kena ingat Allah Ta'ala, kita kena ingat apa yang kita lakukan itu kerana Allah Ta'ala. Jangan kita hiraukan apa pandangan manusia. Dan ada amalan yang kalau kita takut, betul-betul kita takut riak dan ujub. Contohnya contoh macam tadi yang Ana bagi contoh tadi, amalan yang memang ada dalam syariat, kita diperintahkan untuk menzahirkan. In tubdus sadaqat atau tukhfuha, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha. Apa dia dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang amalan, kita kata menzahirkan sedekah, menzahirkan zakat kita ataupun sedekah kita itu, fa ni'ma hiya, dalam surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jikalau kamu menzahirkan sedekah, infak kita zahirkan, fa ni'mahi, itu adalah baik. Allah kata baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah kamu itu dan kamu berikannya kepada fuqara, maka itu lebih baik untuk kamu. So dua-dua boleh. Kita zahirkan ataupun kita sembunyi. Tapi Allah kata yang sembunyi itu lebih baik. So dalam konteks sedekah kan, contoh amalan ni banyak. Macam qiyamul lail, kita tak boleh tunjuk kat orang. Kecuali kalau anak kita ataupun isteri. Itu pun sebahagian salah kata kita buat tu kerana kita nak bagi anak kita ikut kita. Solat sunat di rumah kan, kita solat sunat di rumah. Banyakkan solat sunat di rumah supaya anak kita ikut kita ataupun saudara kita ikut kita. Jadikan kita contoh. Adakah tu riak? Itu bukan riak. Itu kita menzahirkan satu amalan untuk menjadi contoh kepada orang lain. Selalunya di bawah tanggungan kita. Itu harus. Sebab itu sebahagian salah kata, kami suka untuk memperbanyakkan solat sunat di rumah supaya anak-anak kami yang kecil ni contohi kami. Sama juga baca Quran. Kalau kita sebagai kakak ke, kita nak galakkan anak kita baca Quran, kita membaca depan dia. Contoh. Kalau kita sebagai ibu, kita baca depan dia Quran. Itu bukan riak. So ada amalan yang kita kena spesifikkan. Bukan kita buat tu terus jadi riak. Kan? Yang mana bagi contoh tadi, macam kita memang nak zahirkan kepada seluruh orang, nak supaya orang puji kita, supaya itu memang riak. Pergi umrah haji kan, kita ambil Facebook live, kita tengah tawaf. Itu memang ainul riak. Memang itu jelas-jelas riak. Sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah. Beliau kata, perbuatan kita mengambil gambar dalam beribadat. Tengah berdoa tu, kita suruh orang tangkap gambar, kemudian kita sebarkan dekat seluruh dunia, dekat semua orang, itu riak. Itu tak perlu lah. Macam sedekah tadi kan. Macam sedekah tadi, ada waktu memang kita takut, memang tak nafikan. Kita sebagai orang beriman, kita akan rasa tak selesa kalau mungkin benda tu boleh amalan kita tu mungkin boleh menyebabkan riak dan ujub. Itu tanda hati kita ada iman. Sebab balik pada yang 9 tadi, az-zullu wa ta'zim, kita rasa hina. Kita rasa tak besar pun amalan kita ni. Jadi kita rasa takut. Kita rasa takut maknanya kalau Allah Ta'ala hapuskan amalan kita disebabkan riak dan ujub. Itu tanda adanya zullu wa ta'zim tadi.
Kalau itu perasaan kita macam dalam konteks sedekah tadi, maknanya kita boleh pilih. Kalau kita sebelum ni kita sedekah banyak, kita tunjuk dekat orang, kita zahirkan supaya untuk jadi motivasi kepada orang lain, apa salahnya untuk kita beralih pula pada kita beramal dengan kita sedekah, dengan kita sembunyikan. Dengan kita sembunyikan, orang tak tahu. Memang kita tak nafikan ada sebahagian sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bila dia sedekah tu dia tunjuk dekat orang supaya dia jadi contoh teladan. Kita tak boleh nak kata dia tak betul. Tetapi kalau berlebihan, boleh jadi dia boleh bawa pada wujud dan riak. Jadi kat situ dia kena balance. So dia kena balik pada ayat dalam surah Baqarah tadi. Kalau dia rasa macam benda tu boleh rasa wujud dan riak, dia jangan tinggalkan. Sebab itu kita kata jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan terus, dia jadi riak. Dia buat secara tak payah bagi tahu kat orang. Itu contohlah anda bagi tahu. Anda tak tahulah sahabat kita ni tanya tentang amalan yang spesifik tu apa. Anda bagi contoh dekat sini, contoh sedekah tadi. Contoh sedekah kan, amalan yang paling kita kata orang keliru. Boleh tunjuk dan takut juga riak dan ujub. Kalau kita rasa takut riak dan ujub tu, kita sembunyi. Tak payah cerita kat orang. Tak payah tunjuk kat orang. Tak payah sebarkan kepada orang. Kita buat sendiri-sendiri. Kita buat senyap-senyap. Tak ada masalah. Kedua-duanya diharuskan. Ada orang yang dah selesaikan tawaf lalu bergambar, adakah itu riak? Wallahul musta'an. Kata guru kami, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, apa sahaja perbuatan kita sedang beribadat atau setelah selesai beribadat, ada maksud kita nak memperlihatkan kepada orang dengan tujuan untuk memperlihatkan amalan itu kepada makhluk manusia, maka itu termasuk riak. Soalan dia dekat sini, selesai tawaf kita pun ambil gambar. Kemudian kita tunjuk kat orang kita selesai tawaf. Riak tak? Ada nau'un minar riak, ada riak di situ. Lebih baik elakkan. Lebih baik elakkan. Kerana nak jadikan kenangan. Baik, anda faham soalan ni. Kalau nak jadikan kenangan, ambil what too late. Tak perlu kan? Tak perlu rosakkan amalan ibadah kita itu dengan perkara yang boleh membawa kepada riak ataupun menjadi riak itu sendiri. Membawa kepada riak ni maknanya ialah kita dah tangkap gambar tu, takkan nak tunjuk kat orang. Takkan kita nak simpan kenangan. Memanglah kenangan kita simpan sendiri, tapi lepas tu kita nak tunjuk kat orang. Tidak. Lebih baik kita, kalau nak, tapi sekarang ni musibah, maknanya semua benda nak ambil gambar kan. Itu kadang-kadang kita kena kawal. Anda nak kata terus jadi riak pun kita kena tengok. Kalau sekadar ambil itu untuk disimpan, dia tak tunjuk ke orang, simpan untuk kenangan diri dia, mungkin tak masuk riak lagi. Mungkin tak masuk riak lagi, tapi kena takut, kena waspada. Sebab nanti ni kita nak tunjuk ke orang juga. Dah kita simpan. Itu sebaiknya sebahagian masyayikh, ulama-ulama di Masjid Nabawi, ulama-ulama akidah, mereka sebut kalau betul-betul kita buat tu memang tengah ibadat atau habis selesai ibadat, kita tangkap gambar, kita tunjuk orang, memang riak tu. Memang dia masuk riak. Dia tak boleh kita kata sekadar kenangan. Kenangan tu hanya apa yang kita nampak, apa pendapat kita. Tapi dia riak, tetap riak. Riak, apa maksud riak? Menunjukkan, memperlihatkan amalan kepada manusia. Sama ada untuk dipuji atau untuk dikata sekian-sekian-sekian, atau dipujilah, selalu untuk dipuji. Atau untuk kita mengangkat diri kita, atau untuk kita nak bagi tahu kelebihan diri kita. Semua tu termasuk dalam makna riak. Memperlihatkan amalan kepada manusia. So yang terbaiknya dalam ibadat kita murnikan. Tawaf, tutup handset tu. Tutup, jangan. Kecuali kalau kita nak baca Quran ke ataupun ada doa ke, nak hafal, buka. Tapi jangan buka kamera. Kalau tak masuk riak. Masuk riak. Maknanya kita nak memperlihatkan sesuatu. Kat siapa? Kita nak rakam untuk apa? Kerana amalan kita ni Allah Ta'ala akan catat dan Allah akan, maknanya kita betul-betul murnikan amalan kita untuk Allah ataupun orang. Maknanya kalau tengah ibadat, tengah tawaf, jangan tangkap gambar. Lepas tawaf tu jangan. Nak ambil gambar waktu lain. Waktu contohnya
dah selesai tawaf, kemudian kita balik, kemudian kita turun balik, nanti kita dah selesai tawaf tu, contohnya katakan kita tawaf sunat katakan, kan? Lepas tu ada waktu yang kita nak rehat, kita rehat ambil gambar, tak ada masalah. Bukan betul-betul lepas ibadat tu kita terus ambil gambar, kemudian kita kata kenangan. Tak, itu boleh juga masuk dalam riak tu. Sebab kita memperlihatkan amalan kita. Kita memanglah kita hari ni kita simpan kan, esok kita nak kita terlupa. Ada dalam phone kita cerita kat orang ni kan. Hatta kepada keluarga kita sekalipun. Sebenarnya yang sahihnya Nabi Ibrahim ketika dia doa kan, lepas dia tinggalkan Hajar dengan Ismail, Nabi Ibrahim sengaja cari tempat yang Hajar dengan Ismail tak nampak. Hajar tak nampak, isteri dia tak nampak. Doa. Itu tauhid yang sempurna. Kalau kita nak tauhid yang sempurna, ikut macam Nabi Ibrahim. Hatta keluarga kita tak perlu nak, maknanya nak ambil gambar tu as a kenangan, tapi masuk dalam ibadat kita. Ibadat kita tu kita dah maknanya, apa maksud ibadat kita? Ikhlas maknanya murni. Bila ikhlas tu sendiri daripada akhlasa, murni. Kalau kita buat ibadat tu dah bercampur dengan kita nak masuk kenangan sikit, nak tunjuk kat orang sikit, dia tak murni lah. Itu maksud ikhlas. So pastikan ibadat kita tu ikhlas, murni. Ala lillahi dinul khalis. Allah suruh kita buat agama dia, laksanakan agamanya dengan murni, khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah suruh kita murnikan ibadat tu semata-mata untuknya. Kalau ibadat, jangan kita fokus untuk ibadat, jangan sama sekali kita cuba masukkan unsur-unsur kenangan ke apa nak tunjuk ke orang, jangan. Sebab itu nak katakan asingkan. Nak ambil kenangan, nak ambil gambar kenangan, ambil gambar khusus kenangan pergi waktu kita tak tawaf ataupun kita jalan-jalan atau kita pergi ambil waktu tu. Tapi nak ambil kenangan ketika ibadat atau setelah ibadat, bahaya. Risiko dia tinggi. Kita tak tahu. Sebab tu kita sebut tadi, kita kena kenal Allah. Bukan kita kenal diri kita. Kita buat ibadat tu kerana nak memuaskan hati kita, kerana kita nak ini, kerana kita ini, itu nak ni. Tak, macam mana ni kalau aku buat ni, tak ada kenangan pula ini gini. Itu ada kelebihan kepentingan diri. Ibadat kita tak murni. So, pastikan kita murnikan ibadat kita. Belajar tentang tauhid, pastikan kita faham apa maksud ibadat. Mari kalau ada lagi, tapi takkanlah kenangan ni, tapi kita nak cerita kat siapa? Ibadat tu Allah suruh murnikan karenanya. Kenapa kita nak kena nak ada kenangan? Kenangan tu kenangan yang lain. Dan ibadat jangan. Itu nasihat ana berdasarkan fatwa para ulama yang melihat sendiri, contohnya di Madinah dan sebagainya, telatah orang yang pelbagai macam-macam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, anda rasa faham tak? Jelas, Barakallahu fikum. Baik, naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari tentang nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna ini sebagai hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala kelak, yang kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, bukan ilmu yang akan mendakwa kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Wal'iyadzubillah. Naktafi bihadzal qadar. Ana memohon kemaafan dalam sepanjang kuliah ini jika ada perkara-perkara yang mungkin kekurangan daripada diri ana, daripada pihak ana, kekurangan ataupun terkasar bahasa yang boleh mengguriskan hati dan sebagainya. Ana meminta maaf. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita, menjadikan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang menghayati nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, yang berusaha untuk memperbaiki ibadat diri, jiwa kita semata-mata kerana Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.